Kukup merupakan sebuah pekan kecil yang terletak lebih kurang 20 km dari Bandar Pontian dan 56 km dari Bandaraya Johor Bahru. Lokasi Kukup berhadapan dengan sebuah pulau kecil yang dipanggil Pulau Kukup di pesisir Selat Melaka. Menurut ceritanya, pada zaman dahulu, pulau ini merupakan sarang lanun dan digeruni oleh pelayar dan pedagang yang melalui perairan ini. Sebelum lanun-lanun dapat dihapuskan sekitar tahun 1840-an, Kukup merupakan tempat persinggahan pelayar dan pedagang yang berulang-alik antara Melaka dan Singapura dan juga Kepulauan Nusantara. Mereka juga menjadikan Kukup sebagai tempat berlindung dari pukulan angin ribut. Mereka yang melalui perairan ini akan merasa gugup dan perahu-perahu mereka akan diterlungkupkan selepas mangsanya dirompak. Dari dua perkataan gugup dan terlungkup, maka pulau ini dinamakan Kukup. Namun dari segi bahasa, menurut Kamus Dewan yang diterbitkan oleh DBP, perkataan Kukup bermaksud lumpur yang ditimbunkan oleh air di sepanjang pantai laut atau tebing sungai. Ini boleh dilihat keadaan Pulau Kukup yang berlumpur dan keseluruhan pulau ini merupakan hutan paya bakau. Menurut catatan sejarah, dari bahagian selatan Sungai Pontian Kecil hingga ke selatan, pada masa itu dikenali sebagai daerah Kukup. Kukup pernah menjadi sebuah daerah pentadbiran sebelum wujudnya daerah Pontian yang ada sekarang. Sebenarnya, kawasan ini telah mula dimajukan oleh Kerajaan Johor sejak tahun 1870-an lagi, di mana kawasan yang dimajukan ini secara rasminya dipertanggungjawabkan kepada Said Muhammad Al-Sagaf pada tahun 1879. Dalam surat penyerahannya, Sultan Abu Bakar menyatakan bahawa adalah kita yang Maha Mulia Maharaja Abu Bakar serta keturunannya dan waris-waris ganti kita telah mengurniakan sekeping tanah yang di tepi laut daerah Johor yang di sebelah barat iaitu Kukup kepada Said Muhammad bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Sagaf selama-lamanya akan jadi tempat ia bertanam-tanam segala rupa tanaman melainkan opium. Malah baginda Sultan juga memberi kebenaran Al-Sagaf mengeluarkan mata wangnya sendiri bagi kegunaan pekerja-pekerjanya iaitu mereka yang bekerja di Constantinople Estate. Wang kertas yang digunakan bernilai 25 sen, 50 sen, RM1 dan RM2.
Kini Pekan Kukup yang majoriti penduduknya berketurunan Cina dari etnik Hokkien mendiami dua buah penempatan di kanan dan kiri pekan ini, iaitu Kampung Kukup Laut dan Kampung Air Masin. Kampung Kukup Laut dikenali sebagai Tanjung Kukup, manakala Kampung Air Masin dipanggil Kangkal Air Masin. Seperti masyarakat yang lain, mereka yang tinggal di Kukup Laut juga mempunyai pemimpin. Pada masa dahulu, antara pemimpin atau ketua mereka ialah Kuo Shen Chen dan Chiu Ho An. Chiu Ho An ini ialah anak kedua Chiu Boon Lay, iaitu seorang yang terkenal dari Singapura, sehingga namanya ada dinamakan di sebatang jalan utama di Singapura, iaitu Jalan Boon Lay. Jika dibandingkan keadaan kehidupan dan tempat tinggal pada zaman dahulu, iaitu sekitar tahun 1920-an dan 1930-an, dengan keadaan sekarang sudah tentu ia amat jauh berbeza. Kampung Air Masin pada masa itu ialah pertempatan di atas air dengan rumah beratap dan berdindingkan daun nipah dan bertiang serta ketinggian lantainya melepasi air pasang. Pertempatan ini tidak dihubungkan dengan tanah daratan, maka perahu digunakan sebagai pengangkutan utama mereka. Pada tahun 1930-an, pekerjaan utama kebanyakan penduduk di Kampung Kukup Laut ialah nelayan dan menternak babi. Bagi para nelayan, mereka gemar menangkap ikan parang iaitu wolf herring kerana harganya yang tinggi dan biasanya dijual di bandar Johor Bahru dan Singapura. Sudah tentu pada masa itu tiada lagi bekalan air paip dan bekalan elektrik. Bekalan air bersih hanya mengharapkan air hujan, dan pada malam hari mereka hanya menggunakan lampu minyak tanah, lilin dan tanglong. Namun masa berlalu, keseluruhan kampung telah dihubungkan dengan jejambat kayu bertiang. Pada tahun 1997, kediaman penduduk mula mendapat bekalan elektrik. Kini, jejambat kayu telah diganti dengan jejambat konkrit bertiang. Mereka juga telah menerima bekalan air bersih SAJ dan keadaan rumah kediaman mereka juga sudah jauh berbeza. Malah, kebanyakan penduduk mendiami rumah batu moden dan rumah papan yang lebih kondusif.
Bahkan bukan sahaja rumah-rumah kediaman yang sempurna, anak-anak mereka juga telah menerima kemudahan pendidikan yang sempurna dengan bangunan sekolah yang tidak kurang hebatnya, walaupun dikategorikan sebagai sekolah luar bandar. Begitu juga kemudahan sosial yang lain, ianya boleh dikatakan amat baik.